Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okay, hari ini kita mula kelas baru, iaitu berkenaan dengan Al-Asma'ul Husna, iaitu nama-nama Allah yang terbaik. Asma' makna dia nama-nama, plural daripada ismun. Kalau satu ismun, kalau banyak ataupun pluralnya ialah asma'. Kenapa banyak? Sebab nama Allah tu banyak. Kemudian nama ni Asma'ullah disandar kepada Allah. Maksudnya nama ini adalah milik Allah. Dan ia bukan setakat milik Allah, tapi Allah sendiri yang memberi nama kepada dirinya. Tidak ada seorang pun hambanya, hatta Rasulullah, yang mampu untuk memberi nama yang sesuai bagi Allah. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang betul-betul kenal Allah 100%. Jadi bila kita tak kenal orang, mana kita tak boleh bagi nama. Itu orang, kalau Allah pun lagi hebat. Kebesaran Allah, kekuasaan Allah, rahmat Allah terlalu besar dan tak boleh nak bayangkan. Maka bila kita tak kenal Allah sepenuhnya, kita tidak mampu untuk memberi nama yang sesuai dengan sifat Allah yang sebenar. Maka sebab itulah nama-nama Allah, Allah sendiri yang memberi namanya. Dipanggil taufiqiyah. Nama Allah adalah terhenti setakat daripada Allah sendiri, bukan daripada Nabi dan jauh sekali daripada para sahabat ataupun ulama. Kemudian nama Allah juga Al-Husna disandar kepada perkataan Al-Husna. Al-Husna makna dia ialah yang terbaik, bukan setakat yang baik. Kalau baik Hasan, tapi biasa kita dengar yang terbaik ialah Ahsan. Ahsan yang terbaik, tapi di sini bukan Ahsan, di sini Husna. Sebabnya ialah perkataan asma' tu jamak, plural, maka dikira sebagai mu'annas. Bila perkataan mu'annas dalam bahasa Arab, kalau yang terbaik Husna. Tapi kalau perkataan tu muzakkar, kalau yang terbaik Ahsan. Contoh saya kata, anak lelaki yang terbaik, waladun ahsan. Tapi kalau saya nak kata anak perempuan yang terbaik, tak boleh guna ahsan, sebab ahsan khas untuk lelaki. Kita guna apa? Bintun, anak perempuan husna, yang terbaik. Jadi husna makna dia nama-nama Allah yang terbaik. Kenapa Allah sandarkan nama Allah tu dengan sifat yang terbaik? Sebab semua nama Allah adalah terbaik. Tidak ada satu pun nama Allah yang tak baik ataupun kurang baik. Kenapa? Sebab Allah memang yang terbaik. Allah memang maha sempurna. Allah memang maha lengkap. Dirinya dan ciptaannya sangat lengkap. Maka namanya sesuai dengan Tuhan punya. Ada berbeza dengan manusia. Manusia kadang-kadang namanya cantik, tapi orangnya tak cantik. Namanya Jamil, tapi rupanya tak cantik pun. Namanya Saleh, tapi akhlaknya tak soleh pun. Jadi sangat berbeza dengan Allah. Nama Allah semua sesuai dengan sifat Allah, dengan zat Allah. Kalau Ar-Rahman, memang Allah maha penyayang. Ar-Rahim, memang Allah maha pemurah. Kalau Al-Ghafur, memang Allah maha pengampun. Tidak boleh dipertikaikan. Jadi bagi Allah nama-nama yang terbaik. Jadi untuk menghuraikan nama-nama Allah ni,
satu benda yang sangat besar dan tidak mampu dilakukan oleh sesiapa sahaja. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang betul-betul kenal Allah dengan sempurna, dengan selengkapnya. Sebab itu ada kisah kisah Sayyidina Ali. Orang Yahudi bertanya kepada sahabat Nabi, cuba cerita pada kami tentang Muhammad. Siapa Muhammad? Apa kebaikannya? Jadi semua sahabat jawab, kami tak mampu nak cerita tentang kelebihan dan kehebatan Nabi Muhammad. Tanya orang tu tak boleh jawab, tanya orang ni tak boleh jawab. Mana tak boleh jawapan yang tetap ataupun yang tepat. Akhirnya Yahudi bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Ali bertanya balik kepada orang Yahudi. Okey, boleh tak, wahai orang Yahudi, boleh tak kamu cerita pada kami, sifat kepada kami tentang dunia? Dengan langitnya, dengan mataharinya, dengan buminya, dengan haiwannya, dengan tumbuh-tumbuhannya. Boleh tak kamu ceritakan? Orang Yahudi kata, oh susah tu. Susah nak cerita pasal dunia tu. Maka Sayyidina Ali berkata pada orang Yahudi, dunia Allah sifatkan dalam Al-Quran, wamal hayatud dunya illa mata'un qalil. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah satu perkara yang terlalu kecil bila dibanding dengan akhirat. Bahkan Nabi kata dunia ni umpama kita celuk jari di lautan yang luas, kemudian kita angkat air laut yang melekat kat jari, itulah dunia. Dan air laut yang masih berbaki itu, yang di depan kita yang terlalu luas tu, seumpama itulah akhirat. Jadi dunia ni Allah sifatkan dia sesuatu yang terlalu kecil, dan Nabi pun bagi contoh macam air yang melekat di jari setelah dicelup ke dalam laut yang luas. Tetapi kata Sayyidina Ali kepada orang Yahudi, dunia yang begitu kecil, yang Allah kata terlalu kecil, tiba-tiba engkau tak boleh nak sifatkan, maka engkau bertanya tentang Rasulullah, yang Allah sifatkan Rasulullah tu dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sifatkan Nabi itu adalah engkau ni berada di atas akhlak yang sangat agung, sangat besar, sangat hebat. Jadi kalau dunia yang Allah sifatkan kecil, kamu tak boleh nak cerita, tiba-tiba kamu bertanya aku tentang Nabi Muhammad, yang Allah sifatkan Muhammad ni satu manusia yang hebat, yang agung, maka aku tak boleh nak cerita. Sebab dunia kecil pun kamu tak boleh cerita, Nabi Muhammad yang Allah sifatkan hebat, aku lagi tak boleh cerita. Jadi pengajarannya apa? Kalau tentang diri Nabi Muhammad pun para sahabat tak boleh nak cerita lengkap, tepat, maka nak cerita pasal Tuhan lagi manusia tak mampu. Lagi manusia tak mampu nak cerita tentang contoh kita nak hurai makna Ar-Rahman. Saya boleh huraikan berdasarkan apa yang ditulis oleh ulama, tapi ia belum tentu lengkap, belum tentu sempurna. Sebab tu ada satu hadis. Hadis ni patut juga kita baca dalam solat ataupun di luar solat. Ketika sujud pun patut kita baca. Hadis ni berbunyi, nanti saya tulis, cuma saya nak baca bahagian yang saya nak terangkan. Kata Nabi SAW dalam hadis ni dalam bentuk doa, Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita anta 'ala nafsika. Maksudnya kata Nabi, Subhanaka, maha suci engkau. Maha suci engkau, la nuhsi sana'an 'alaika. Kami tak mampu nak menghitung, nak melengkapkan sana'an, pujian ke atas engkau, wahai Tuhan. Engkau ni maha suci daripada segala kelemahan, segala kekurangan, segala keaiban, dan kami tak mampu nak menghitung, nak melengkapkan
pujian kami kepada engkau sebagaimana engkau sendiri memuji diri engkau. Maksud hadis ini ialah Nabi sendiri bagi tahu dia sendiri, walaupun dia Rasulullah, walaupun dia kekasih Allah, walaupun dia orang yang paling sempurna dan paling dekat dengan Allah, pun Nabi mengaku dia tak mampu nak memuji Allah selengkap yang mungkin. Okey? Dan kata Imam Ghazali, ada pendapat Imam Ghazali kita boleh terima, bukan semua yang disebut oleh Imam Ghazali tak boleh diterima dan sepatutnya ditolak semua, bukan. Kata Imam Ghazali, siapa yang tidak kenal Allah, lebih baik dia diam. Kalau dia tak kenal Allah, jangan cakap apa-apalah, lebih baik dia diam, itu lebih selamat. Dan siapa yang kenal Allah, dia keluh. Kalau tak kenal Allah, kata Imam Ghazali, lebih baik diam, jangan cakaplah. Kenapa kamu nak cakap benda yang kamu tak tahu? Bahkan Allah memberi amaran, kalau kita cakap pasal Tuhan ke, pasal apa ke, pasal agama ke, benda yang kita tak tahu, Allah bagi amaran keras. Cuba buka surah Al-Isra ayat 36. Allah bagi amaran keras. Siapa yang bercakap benda yang dia tak tahu, sama ada nama-nama Allah, apatah lagi kalau dia menukar pula nama Allah kepada maksud yang lain dengan amaran Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Janganlah engkau bercakap, janganlah engkau berkata ataupun melakukan apa-apa ma laysa laka bi ilmun, apa yang engkau tidak ada ilmu tentangnya. Allah kata jangan. Bila Allah kata jangan, maknanya haram. Apa yang haram ni? Yang kita tahu haram ni buka aurat, tak solat, minum arak, rasuah, derhaka pada mak bapak. Tapi banyak, ada yang ramai manusia buat, tapi dia tak tahu benda tu haram. Setiap hari kadang-kadang berlaku. Apa yang dia buat tu sebenarnya haram, tapi dia tak sedar. Apa dia? Dia bercakap benda yang dia tak tahu. Allah kata jangan kamu cakap, jangan kamu buat, jangan kamu ikut ma laysa laka bi ilmun, apa yang tidak ada bagi engkau ilmu. Kenapa? Kenapa tak boleh? Allah beri amaran innas sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran kita, telinga kita, wal basar dan mata kita, wal fuad dan hati kita ataupun akal kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan disoal di akhirat besok. Jadi Allah bagi amaran. Nak cakap fikir 10 kali. Kalau tak tahu, lebih baik diam. Nak buat fikir 10 kali. Kalau tak ada dalil, jangan buat. Sebab mata kita, telinga kita, anggota badan kita, semua akan disoal satu persatu. Okey? Jadi nama Allah dan sifat-sifat Allah satu benda yang sangat besar. Satu benda yang sangat besar, dan hebat macam mana manusia sekalipun dia tak mampu untuk menghuraikan, mensyarahkan nama Allah dengan sempurna. Habis kalau tak mampu, kalau tak mampu nak buat apa? Wajib kita belajar setakat yang kita mampu, dan kita beriman setakat mana yang kita yakin betul, setakat tu. Tapi bila kita dah belajar, bila kita dah faham, jangan kita mendakwa aku dah betul-betul kenal Allah, aku dah betul-betul tahu nama Allah. Tak boleh. Okey? Jadi saya nak sambung kata Imam Ghazali tadi, dia kata kalau tak kenal Allah, lebih baik diam. Dan kalau dah kenal Allah, lidahnya menjadi keluh. Kenapa? Sebab bila dia dah belajar nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, lidahnya pula jadi keluh. Sebab dia tak mampu nak menghuraikan, tak mampu nak mengungkapkan. Kenapa? Sebab kehebatan Allah sangat-sangat hebat. Yang dia cakap tu tak sampai tahap yang sebenar. Akhirnya dia pun tak berani cakap. Itulah
kedudukan orang yang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi mengetahui nama Allah penting tak? Ya, sangat penting. Setakat mana penting dia? Dia adalah seolah rukun Islam, rukun iman. Kita belajar ke rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Salah satunya beriman dengan Allah. Jadi beriman dengan nama-nama dan sifat Allah termasuk dalam rukun yang pertama, iaitu beriman dengan Allah. Maksudnya beriman dengan Allah tu sebagaimana tauhid dibagi pada 3. Satu tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma' was sifat. Pembahagian ini datang kemudian, tapi sumbernya hasil daripada kajian para ulama yang mereka mengkaji Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Jadi tauhid rububiyah ada dalam Al-Quran, Rabbul Alamin. Dan tauhid rububiyah ini diimani, dipercayai oleh semua manusia termasuk orang musyrikin. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, sekiranya engkau Muhammad bertanya mereka orang musyrikin, siapa mencipta? Mencipta ni Rabb. Siapa mencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka pasti menjawab Allah. Jadi mereka mengakui bahawa Allah mencipta langit, itu dipanggil tauhid rububiyah, iaitu pengakuan bahawa Allah sebagai pencipta. Tapi tauhid yang kedua, yang paling asas, yang paling penting, iaitu tauhid uluhiyah, iaitu tauhid mengabdikan diri kepada Allah. Setelah mengaku, sepatutnya dia beriman kepada Allah, dia mentaati semua perintah Allah. Jadi bila dia mengaku Allah pencipta tapi dia tak beriman, dia tidak tunduk pada perintah Allah, sebenarnya pengakuan itu sia-sia. Sebenarnya pengakuan itu adalah sia-sia. Jadi tauhid rububiyah iaitu tauhid mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengurus kehidupan kita, Allah menurunkan hujan, Allah bagi rezeki, Allah menghidup dan mematikan. Wajib kita beriman. Dan hasil tauhid rububiyah, pengakuan kita Allah sebagai pencipta, pemilik, pengurus, hasil itu membawa kita kepada tauhid uluhiyah, iaitu kita pun uluhiyah mengabdikan diri hanya kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia pencipta, sebab dia pemilik, sebab dia pengurus. Dan dua tauhid ini tak lengkap lagi. Kita dah beriman dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, tapi kita tak beriman dengan tauhid al-asma' was sifat. Nama-nama Allah kita tak beriman. Nama Allah ni kita tak beriman. Kita kata apa? Ini daripada Muhammad ni, saya tak nak percaya. Maka iman kita terbatal. Walaupun tauhid rububiyah dah ada, tauhid uluhiyah pun dah ada. Jadi pentingnya tauhid al-asma' wa sifat adalah pelengkap kepada keimanan kita kepada Allah yang Esa. Okey? Sekarang saya nak huraikan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan al-asma' was sifat dan juga hadis Nabi SAW. Kemudian lepas saya hurai ayat dan hadis ni, saya nak sebut kesan kita beriman kepada al-asma' was sifat. Apa faedah, apa kebaikan bila kita beriman kepada nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Lepas kita beriman, lepas kita percaya, apa akan berlaku dalam kehidupan kita? Penting, sebab apa? Selagi tidak ada tanda-tanda ni, mana kita belum beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah sebut pasal namanya dalam surah Al-A'raf ayat 180. Ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi, dan bagi Allah, dan bagi Allah al-asma', nama-nama, al-husna, yang terbaik. Bagi Allah nama-nama yang terbaik. Dan saya sebut tadi makna terbaik apa dia? Iaitu contoh,
Al-Husna ni yang terbaik. Apa maksud yang terbaik? Contoh, saya bagi contoh satu, sifat Allah Al-Hayyu. Jadi Al-Hayyu nama Allah yang Al-Husna, yang terbaik, ataupun Al-Ismu Al-Ahsan. Okey, apa maksud nama Al-Hayyu ni adalah yang terbaik? Maksudnya ialah hidup, Al-Hayyu yang maha hidup. Kita ada juga sifat Al-Hayyu tapi bukan Husna. Kita bukan Husna. Sebab apa? Hidup kita ada permulaan. Hidup kita ada permulaan. Tapi hidup Allah tidak ada permulaan. Satu yang bermaksud terbaik. Yang kedua, hidup kita bukan husna. Kenapa? Sebab hidup kita ada pengakhiran. Sampai satu masa kita mati. Itu bukan al-husna. Tapi hidup Allah abadi. Azali, tidak ada awal, dan abadi, tidak ada akhir. Itu maksud al-husna. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kemudian yang ketiga, husna maksudnya ialah Allah hidup, tapi dalam Allah hidup itu Allah tu maha mendengar, Allah tu maha melihat, Allah tu maha mengetahui, Allah tu maha berkuasa, Allah tu maha berkehendak dalam perkataan hidup tu sendiri. Tapi kita hidup, kadang-kadang hidup kita tak mendengar. Kalau dengar pun kadang-kadang bukan semua benda kita dengar. Kita hidup, ada yang buta, tak boleh melihat. Ada yang boleh melihat, tapi bukan semua benda dia boleh lihat. Itu bukan husna. Kemudian yang keempat, hidup Allah tak bergantung pada apa-apa. Itu makna husna. Hidup Allah sempurna, husna, terbaik. Kenapa? Sebab Allah tak bergantung pada apa-apa. Allah cipta malaikat. Bila malaikat semua mati, Allah kekal hebat. Allah cipta langit dan cipta bumi. Bila semua runtuh, semua hancur, Allah kekal hebat. Tapi kita hidup sentiasa 24 jam bergantung. Bergantung pada Allah yang Maha Agung, bergantung pada makanan, bergantung pada orang, bergantung pada anak, macam-macam benda kita bergantung. Jadi hidup kita bukan husna. Okey? Itu contoh. Ambillah sifat-sifat dan nama Allah yang lain, kita bandingkan. Okey, bagi Allah nama-nama yang baik. Fad'uhu, maka fad'uhu, berdoalah. Hu ni kepadanya, pihak dengannya. Setelah Allah bagi tahu dia ada nama-nama yang baik, berapa bilangan? Nanti kita bincang dalam hadis yang akan datang. Bagi Allah ada nama yang baik. Lepas tu Allah perintah apa? Apa Allah nak kita buat dengan nama dia? Hafal? Tampal? Allah kata fad'uhu, maka berdoalah, memintalah, memohonlah kepada Allah biha, dengan menggunakan nama-nama Allah. Gunakan nama Allah untuk apa? Untuk berdoa. Untuk berdoa. Jadi nama Allah tujuannya salah satu untuk berdoa. Contoh kita ambil nama Razak. Ya Razak. Kita guna nama Ya Razak, kita berdoa. Minta apa? Kita minta yang sesuai dengan nama Allah. Kalau Ya Razak makna dia yang maha pemberi rezeki, maka berdoalah urzuqna. Doa dia urzuqna. Berilah pada kami rezeki. Kalau Ya Rahman, guna nama Allah. Ya Rahman, nama Allah Ar-Rahman.
Allah kata apa? Gunalah nama dia untuk berdoa, minta apa saja. Yang paling penting sesuai dengan nama Allah. Jadi kalau sebut Ya Rahman, apa makna Ya Rahman? Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi minta apa? Irhamna. Irhamna. Kasihanilah kami. Rahmatilah kami. Okey. Sebab itulah kenal Allah adalah wajib. Kenal nama-nama Allah hukumnya adalah wajib. Bahkan rukun Islam, rukun iman. Kenapa? Kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak minta kepada Allah dengan penuh perasaan dalam keadaan kita tak kenal siapa yang kita minta? Kita nak minta pada seseorang yang kita tak tahu dia miskin ke, dia kaya ke, dia baik ke, dia jahat. Macam mana perasaan kita kalau kita minta pada orang yang kita tak kenal? Maka sebab tu Allah kata, mintalah kepada Allah menggunakan nama dia bila tu? Bila kamu kenal. Nak kenal, nak minta, nak guna nama Allah, kena belajar satu persatu. Apa makna Ar-Razzaq? Apa makna Ar-Rahman? Kena belajar satu persatu, kena kenal, dah kenal, barulah layak untuk kita minta apa yang kita nak daripada Tuhan yang kita kenal. Okey? Jadi kalau ikut ayat Quran ni, sebenarnya nama Allah bukan untuk berzikir. Ada sebahagian orang dia guna nama Allah untuk berzikir. Contoh, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman sampai 1000 kali. Sebenarnya tidak ada dalil. Pertama, Allah suruh berdoa menggunakan nama Allah. Allah tak kata berzikirlah menggunakan nama Allah. Pertama. Yang kedua, tidak ada pun satu hadis sahih daripada Nabi maupun perbuatan para sahabat yang ada zikir menggunakan nama Allah. Ya Latif, Ya Latif 100 kali. Ya Rahman, Ya Rahman 1000 kali. Tidak ada satu pun hadis sahih. Yang ada hadis ialah bila sebut zikir, macam subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Adapun nama Allah sebagai wasilah, sebagai dipanggil tawassul. Kita nak minta hajat, tapi gunakan nama Allah. Bukan untuk berzikir, ya. Sebagai perantaraan. Sebagai perantaraan menggunakan nama-nama Allah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wazaru. Wazaru dan biarkan. Biarkan oleh kamu. Biarkan, pulaukan, abaikan. Siapa? Allazina, orang-orang yang yulhiduna, mereka yulhiduna makna mereka mengubah. Mereka mengubah. Yulhiduna daripada perkataan al-ilhad. Al-ilhad makna dia al-mail, condong. Yang makna condong daripada kebenaran. Condong daripada kebenaran. Jadi apa maksud ni? Ada manusia, ini berlaku di zaman Nabi lagi. Orang musyrikin, dia guna nama Allah. Nama Allah dia guna. Contoh, nama Allah, nama Al-Aziz. Nama apa lagi? Al-Mannan. Tapi dia tukar. Nama Allah ni dia tukar jadi apa? Al-Lat.
Al-Lat. Lalu dinamakan Tuhan dia ataupun berhala dia. Asalnya daripada Allah ataupun daripada ilah. Al-Aziz, dia ambil nama Allah, dia tukar, dia letakkan nama berhala dia, Al-Uzza. Al-Uzza. Kalau Al-Mannan nama Allah, dia ambil nama Allah, dia yulhiduna, dia ubah, dia condong daripada yang sebenar kepada kebatilan, kepada nafsu. Dia Al-Mannah. Al-Manat, sorry, Al-Manat. Ini contoh, contoh mereka yang mengubah nama Allah. Bahkan Ibn Qayyim kata, yang mengubah nama Allah salah satu ini bentuknya. Termasuk juga yang mengubah nama Allah, ada nama Allah ditukar. Dia kata maksud nama Allah sebenar bukan seperti yang Allah sebut, tapi ada maksud yang lain. Itu termasuk yulhiduna. Jadi ingatlah, ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Nama Allah, Allah sebut, contohlah Allah sebut wajah, dia tukar wajah. Allah sebut istawa, dia tukar makna lain. Itu contoh kedua, menukar ataupun yulhiduna. Contoh ketiga, dia menafikan terus. Sebenarnya nama-nama ni yang Allah sebut bukan nama dia pun, bukan menggambarkan hakikat yang sebenar. Itu hanya simbolik sahaja. Ada pendapat saya Mu'tazilah ke apa, dia kata As-Sami' Allah Maha mendengar, sebenarnya Allah tak dengar pun. Al-Basir Allah Maha melihat, sebenarnya Allah tak melihat pun. Itu bentuk yulhiduna. Bentuk yang ketiga yulhiduna ialah dia menyamakan Allah, sifat Allah, nama Allah dengan makhluknya ataupun hambanya. Dia kata Allah mendengar macam manusia, itu boleh jadi kafir. Allah istawa macam manusia, itu boleh jadi kafir. Okey? Jadi yulhidunnya boleh berlaku dalam pegangan kita, dalam akidah kita. Sebab itulah kita wajib beriman dengan nama-nama Allah dan sifatnya sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran dan yang Nabi sebut dalam hadis, tanpa ta'til, tanpa satu ta'til. Yang kedua, tahrif. Yang ketiga, tamsil. Yang keempat, takyif. Jadi wajib beriman dengan nama Allah dan sifat Allah tanpa empat benda ni. Pertama, ta'til, menafikan. Sebenarnya nama Allah ni tak ada pun. Allah sebut sebagai simboliknya, hakikat tak ada. Tahrif, ubah. Tahrif, mana ubah? Daripada tangan dia ubah jadi kudrah. Tamsil, makna dia menyamakan. Takyif, menyerupai bentuk atau kedudukan. Contohlah, dia kata Allah istiwa, kemudian dia tunjuk pula takyif tu makna kaifa, bagaimana cara, itu hukumnya haram. Jadi wajib kita beriman dengan nama Allah, dengan sifat dia tanpa ada empat unsur ni, ataupun tanpa ada salah satu. Kalau ada salah satu je, sebenarnya kita tak beriman kepada nama-nama Allah. Dan sebenarnya bila tak beriman dengan nama Allah, akidah kita ada masalah. Okey?
Dan Allah kata apa? Biarkan mereka yang mengubah fi asma'i, dalam nama-namanya. Kenapa biarkan? Itu urusan Allah. Allah kata biarkan sebab sayujzauna, mereka akan dibalas makanu, apa yang kerjakan. Okey. Jadi Allah kata kalau orang nak pertikaikan nama Allah, orang nak ubah nama, orang salah guna nama Allah, kamu terangkan yang sebenar. Tapi kalau mereka degil, Allah kata biarkan. Sebab apa? Di akhirat besok mereka akan dibalas. Menunjukkan apa? Mengubah nama Allah adalah satu kesalahan, jenayah yang besar. Sebab kita mengubah hak Allah. Allah bagi nama, kita tak terima, tak beriman. Ataupun Allah tak bagi nama, kita bagi nama lain kepada Allah. Itu adalah jenayah kepada Allah. Sebab tu Allah bagi amaran keras. Mereka yang mengubah nama Allah akan dibalas di akhirat besok. Serah kepada aku. Okey? Timbul persoalan, sebenarnya berapa nama Allah? Yang kita diajar 99. Yang kita diajar 99. Cuba kita tengok, yang kita belajar tu 99 kan? Apa sumbernya? Sumbernya hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, Okey, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Nabi SAW, inna, sesungguhnya, lillahi, bagi Allah, tis'atun wa tis'ina, 99 isman, nama, mi'atun, 100, illa, kurang, wahid, 1. Jadi 99, kemudian dihuraikan lagi 100, illa wahidan, kurang 1. Mana 99 lah. Kemudian Nabi sebut lagi, man ahsaha, siapa menghitungnya, dakhalal jannah, akan masuk syurga. Okey. Pertama, bilangan nama Allah. Kalau ikut hadis ni, bagi Allah ada 99 nama. Sebenarnya ulama mengatakan nama Allah bukan 99. Nama Allah lebih daripada 99. Hadis ni tak menunjukkan Hadis ni tak menunjukkan nama Allah terbatas pada 99. Sebab Allah kata, sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama. Bukan bermakna Allah hanya ada 99. Tak. Allah nak beritahu, bagi Allah ada 99 nama. Siapa yang menghitung 99, dia masuk syurga. Makna Allah nak beritahu, siapa yang hitung 99. Tapi ada lagi tak nama Allah yang lain? Ada. Apa dalil? Dalilnya ialah dalam satu hadis sahih yang pernah kita belajar. Hadis ni dalam bentuk doa yang agak panjang, dan Nabi kata siapa yang tengah bersedih, tengah
gelisah. Bila dia baca doa ni, pasti Allah akan hilangkan kesedihan dan kegelisahannya. Hadis ni, doa ni panjang. Bermula daripada Allahumma inni mana? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uka. Kemudian as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istasarta Okey. Hadis ni ataupun doa ni panjang Cuba tengok. Allahumma inni abduka, sesungguhnya ya Allah, aku adalah abduka, hamba engkau. Ibnu abdika, anak kepada hamba engkau. Jadi aku ni hamba engkau dan aku pun anak kepada bapa dan bapa aku pun hamba engkau. Apa maksud dia? Aku adalah keturunan hamba. Bukan mana aku hamba, bapa aku pula raja, bukan. Bapa aku pun hamba, atuk aku pun hamba. Ibnu amatika, dan aku juga anak kepada ibu yang juga bersifat hamba. Jadi semua aku ni, semua kami adalah hamba. Itu pengajarannya apa? Bila nak minta doa kepada Allah, yang pertama sekali, syarat pertama nak minta doa, berdoa kepada Allah pada mesti ada sifat hamba. Mesti dengan perasaan rendah diri dan rasa hina. Kalau ada rasa kita hebat, kita pegawai, kita orang besar, doa tak akan dimakbulkan. Kemudian nasiyati mana ubun-ubunku, biadik, di tangan engkau. Ubun-ubun aku ni, maknanya engkau boleh buat apa saja pada aku bila-bila masa. Sebab seolah tangan engkau berada di sini je. Engkau nak senjah ke, engkau nak campak dalam neraka ke, bila-bila masa. Madin fiyya hukmuk. Kemudian aku ni madin makna ikut. Hukum engkau terus berjalan pada aku. Hukum syariat ke? Hukum takdir ke? Aku tak boleh lari. Engkau kata wajib salat, aku kena salat. Engkau kata aku kena sakit, aku pun madin, aku ikut je. Dan lepas tu kena yakin adlun. Hukum engkau yang terus berjalan kepada aku dan aku tak ada pilihan, semuanya adalah adlun, adil. Aku ditakdirkan sakit, engkau adil. Aku ditakdirkan kahwin tak ada anak, engkau adil. Aku ditakdirkan hilang pekerjaan, engkau adil. Fiyya adlun fiyya qada'uka. Qada' engkau, ketetapan engkau sentiasa adil. Makna betul-betul kena bersihkan hati daripada keraguan. Bila nak minta pada Allah, kena rendah diri, kena rasa hina
dan kena rasa Allah tu maha adil, Allah tu maha bijak, Allah tu maha tepat apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kemudian kita minta, ini saya nak bagi bukti nama Allah sebenar bukan 99. Lepas tu kita tawassul dengan nama Allah. As'aluka, aku mohon kepada engkau, bikul lismin, dengan semua nama, huwa laka, yang nama itu adalah laka, milik engkau. Kemudian berapa tak disebut, cuma dihuraikan. Nama yang milik engkau tu samaita bihi nafsak, engkau telah menamakan dengan nama itu akan diri engkau. Engkau sendiri namakan engkau, bukan orang lain, bukan Nabi Muhammad, bukan hamba engkau. Engkau sendiri memberi nama pada diri engkau. Au anzaltahu, ataupun nama engkau tu yang engkau turunkan dalam kitab engkau. Kitab Taurat ke, kitab Injil ke, Al-Quran ke, nama-nama engkau yang ada dalam kitab. Yang ketiga, au 'allamtahu ahadan, ataupun yang engkau ajar seseorang min khalqik, daripada hamba engkau. Ada nama engkau ajar melalui para nabi, para rasul. Aku juga tawassul dengan nama itu. Kemudian yang keempat, jenis nama Allah yang keempat apa dah? Awistaksarta bihi, ataupun nama yang engkau simpan. Istaksarta mana engkau simpan. Fi ilmil ghaib, dalam ilmu ghaib indaka. Maknanya ada lagi nama-nama Allah yang Allah tak bagi tahu. Dia terus kekal sebagai ilmu ghaib. Jadi pendapat ulama berdasarkan hadis ni, sebenarnya nama Allah bukan 99. Yang 99 ni yang Allah bagi tahu, dan juga yang Nabi bagi tahu, dan juga Nabi nak bagi tahu siapa yang hafal nama 99 ni, dia akan masuk syurga. Makna nama Allah yang lain yang tak diberitahu, kalau tak hafal tak ada masalah. Okey? Boleh? Dan juga hadis yang saya baca tadi, Nabi kata apa? Subhanaka la uhsi sana'an alaika, la uhsi sana'an alaika kama asnaita anta ala nafsika. Ini pun doa bagus kita baca ketika dalam solat ke, sujud ke, ketika tahiyat akhir. Doa ni sebelum ni ada sikit jadi saya ambil bahagian ni je. Subhanaka, maha suci engkau, la uhsi sana'an. Kata Nabi, aku tidak dapat menghitung pujian kepada engkau, aku tak boleh nak hitung. Maksud apa tu? Kalau 99 boleh hitung. Bila tak boleh hitung, makna apa? Lebih daripada 99. Aku tak boleh nak hitung pujian kepada engkau sebagaimana engkau telah memuji diri engkau sendiri. Jadi dua hadis ni ataupun dua doa ni menunjukkan bahawa nama Allah sebenar bukan 99. Cuma yang diberitahu, yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis 99. Okey. Kemudian dalam hadis ni Nabi kata man ahsaha, siapa menghitungnya. Ada riwayat mengatakan man hafizaha, siapa menghafalnya. Jadi apa makna ahsa ataupun hafizaha? Ulama sepakat mengatakan ahsa ataupun hafizaha mesti ada tiga. Satu, zikru al-lafzi. Saya tulis Melayu lah. Sebut lafaz, perkataan. Ar-Rahman, Ar-Rahim kita sebut. Yang kedua, memahami maksud-maksud. Hafizah ataupun ahsa, yang kedua ialah faham setiap nama-nama Allah.
maksud dia. Dan yang ketiga, beramal dengan tuntutannya. Ini ramai orang salah faham. Ramai orang yang salah faham, dia ambil perkataan hafaz. Maka dia pun menghafal nama-nama Allah 99. Tapi solat lambat, kadang-kadang buka aurat, kadang-kadang tak berzikir pada Allah, kadang-kadang mengumpat, tapi nama Allah dia hafal. Itu tak termasuk, dia tak mungkin dapat masuk syurga. Sebab yang akan masuk syurga ialah orang beriman, bukan orang yang menghafal nama Allah, orang yang beriman. Apa makna iman? Ada iman, ada amal. Sebagaimana Allah sebut dalam surah wal asri, innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi, kecuali siapa? Bukan yang menghafal nama Allah, tapi yang beriman, yang beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan berpesan menyampaikan kebenaran, dan setelah itu bila ada cabaran, ujian, wa tawasaw bis sabri, dia sabar. Jadi maksud menghafal nama Allah ataupun menghitung, dia faham nama Allah, dia hafal nama Allah, dia faham maksud dia, kemudian dia beramal. Saya bagi contoh. As-Sami'. Dia hafal nama Allah As-Sami'. Lepas tu dia faham apa makna As-Sami'. Allah tu maha mendengar, yang jauh, yang dekat, yang sembunyi, yang waktu malam, siang, semua Allah maha mendengar. Akhirnya apa berlaku dalam kehidupannya? Dia tak akan bercakap kecuali benda yang Allah redha sahaja. Bila nak bercakap, dia fikir Allah suka ataupun tak. Bila Allah tak suka, dia tak cakap. Orang macam ni kalau hafal semua nama Allah, dah faham, dah amal, dakhalal jannah, boleh masuk syurga. Jadi tak mesti hafal macam lagu ataupun macam nasyid kan. Tak perlu. Berapa ramai yang hafal nama Allah, tapi bila ditanya apa makna Al-Bari', tak tahu. Apa makna Al-Halim, tak tahu. Orang ni tak termasuk dalam maksud hadis ni. Okey? Okey, sekarang saya nak sebut saya nak pesan, bila belajar apa-apa, tadabbur Al-Quran ke, ataupun belajar nama-nama Allah ke, betulkan cara kita berfikir. Iaitu belajar bukan nak habis, belajar bukan nak tamat, belajar bukan nak khatam, tapi belajar nak faham dan nak amal. Sebab tu jangan fokus nak habiskan belajar nama-nama Allah 99. Jangan. Bila kita fokus belajar nak habis, kita tak khusyuk. Kita tak akan dapat kesannya. Sebab mindset kita nak habis. Sama juga bila kita baca Quran ataupun belajar tadabbur Al-Quran, nak khatam je, nak habis je cepat surah tu. Akhirnya kita tak rasa kehebatan Allah melalui Al-Quran tu. Sebab kita dah fikir nak habis. Baca Quran pun sama. Bila baca Quran, mindset kita nak habis, kita tak akan rasa apa-apa. Bergetar pun tak, menangis jauh sekali. Jadi betulkan cara kita berfikir. Sama juga belajar nama Allah, bukan nak khatam 99, tak. Tapi nak rasa kehebatan Allah. Nak kenal Allah sampai tahap apa? Sampai tahap bila Allah sebut dalam Quran surah Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman yang sebenar ni, bila dia sebut nama Allah, hati dia gemetar. Sampai tahap tu. Walaupun baru dia belajar 2 nama je, tapi bila dia sebut nama Allah, sami'na wa ata'na, dia tunduk, dia patuh, dia menangis. Itulah maksud belajar daripada nama-nama Allah. Ada orang belajar dah habis khatam 99, tapi bila dengar azan tak rasa apa-apa. Satu hari tak baca Quran pun tak rasa bersalah. Sebenarnya dia belum kenal Allah, walaupun dah belajar 99 nama. Jadi tujuan kita belajar kelas ni bukan nak habiskan 99, tapi betul-betul nak kenal Allah, betul-betul nak rasa kebesaran Allah, betul-betul nak bila dengar je perintah Allah, dengan mudah sami'na wa ata'na, tanpa ada halangan apa-apa. Okey, saya nak sebut antara kesan bila kita kenal Allah melalui nama-nama dia. Antara kesan bila kita kenal Allah
bila kita beriman dengan nama-nama Allah. Okey, pertama, boleh catat Pertama, seseorang itu akan bersifat dengan sifat yang ada pada Allah. Manusia tak mampu jadi macam Tuhan, mustahil. Tapi manusia mampu mengambil sifat-sifat Allah untuk dipraktiskan dalam kehidupannya. Saya bagi contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya oleh Allah, kenapa, kamu tahu tak, kenapa kamu dipilih oleh aku untuk menjadi khalil kekasih aku? Soalannya, Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, kamu tahu tak kenapa kamu dipilih sebagai Khalilullah, kekasih Allah? Nabi Ibrahim jawab, aku tak tahu. Maka Allah kata, aku pilih kamu menjadi kekasih aku sebab sifat aku ada pada kamu. Apa dah? Sebab engkau ni lebih banyak memberi daripada menerima. Subhanallah. Allah sifat dia mu'ti, memberi je, beri. Orang jahat pun bagi, orang kafir pun dia bagi, orang beriman lagi dia bagi. Beri. Yut'im wala yut'am. Allah bagi makan tapi Allah tak pernah diberi makan. Yarzuqun, Allah memberi rezeki tapi Allah tak pernah diberi rezeki. Jadi sifat Allah yang suka memberi ada pada Ibrahim. Maka itu antara sebab Allah memilih Ibrahim sebagai Khalilullah. Dan juga Ibrahim ada sifat halim yang ada pada Allah. Walaupun jauh sekali nak sama, tapi ciri-ciri tempias sifat Allah iaitu bila hamba dia buat jahat, hamba dia kufur dan syirik kepada Allah berpuluh tahun, Allah halim, Allah tahan azab daripada menimpa orang yang syirik pada Allah. Maka sifat itu ada pada Ibrahim alaihissalam. Jadi faedah pertama, bila kita kenal nama Allah, apa dia? Kita akan usaha untuk jadi akhlak kita nak sama dengan akhlak Allah. Sebab apa? Sebab Allah suka orang yang pengasih. Allah pengasih dan Allah suka orang yang pengasih. Jadi kalau nak cinta Allah, kena kasih pada orang lain. Allah suka pemaaf. Allah pemaaf dan Allah suka kepada orang yang suka memaafkan orang. Maka nak cinta Allah, maka kena jadi macam Allah, iaitu suka memaafkan orang. Kalau kita tak tahu nama Allah, kita tak tahu sifat Allah, banyak yang kita buat bercanggah dengan sifat Allah, bercanggah dengan kehendak Allah. Akhirnya kita salat tapi sebenarnya kita semakin jauh daripada Allah. Kita puasa tapi sebenarnya kita jauh daripada Allah. Sebab apa? Sebab sifat-sifat yang ada pada Allah tidak ada pada kita dan Allah tak cinta pada kita. Satu. Yang kedua, bila kita tahu, kita kenal Allah melalui nama-nama dia dan sifat-sifat dia, kita akan semakin rasa kebesaran Allah. Ini penting ni. Ramai yang buat maksiat, tahu sebab apa? Ramai solat lambat, tahu tak sebab apa? Ramai buka aurat, tahu tak sebab apa? Sebab dia tak rasa langsung kebesaran Allah. Bahkan dia rasa dia tu hebat, dia tu kuat, dia boleh buat apa saja. Akhirnya Allah tu baginya kecil je. Apa punca dia? Dia tak rasa kebesaran Allah. Sebab dia tak belajar nama-nama Allah. Dia tak beriman dengan nama-nama Allah. Kalau dia belajar satu-satu, dia faham satu-satu, dia beriman satu-satu, ya Allah, dia rasa dia sangat kerdil. Dia sangat hina. Dan ketika itu, tengok kesan dia. Bila kita belajar nama Allah, kita akan semakin rasa kehebatan Allah. Dan kesannya, kita akan rasa kita semakin kerdil, semakin hina. Dan ketika itu kita semakin rasa kita sangat berhajat kepada Allah. Manusia akan rasa berhajat pada Allah bila dia rasa dia kecil, bila dia rasa dia kerdil. Kalau dia rasa dia hebat, sampai bila dia tak akan cari Tuhan. Itu faedah kedua, iaitu bila kita belajar nama Allah, sifat-sifat Allah, kita akan semakin rasa kehebatan Allah, kebesaran Allah, dan kita akan semakin rasa kita ni kerdil, kita ni hina, dan kita sangat-sangat berhajat kepada Allah. Yang ketiga, bila kita kenal Allah melalui nama-nama dia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Karim,
kita akan cinta pada Allah. Kita akan cinta pada Allah. Dan bila kita cinta pada Allah, semua perintah Allah, semua larangan Allah, senang je kita laksanakan. Sebab apa? Cinta. Orang kata cinta membutakan hati kan. Bila dia cinta, dia akan buat apa saja walaupun benda tersukar. Dan sebenarnya yang Allah minta pada kita tak sukar pun, tapi sebab tidak ada cinta. Nak solat subuh 2 rakaat, nak bangun malam, nak baca Quran berjam-jam, nak tadabbur, sebenarnya tak susah pun. Tak perlulah panjat gunung, tak adalah berdarah patah kaki. Tapi sebab tidak ada cinta, yang mudah pun jadi sukar. Sebab tu Nabi kata 2 kalimah khafifatani. 2 kalimah yang ringan jadi lidah. Tapi kesannya sangat berat pada timbangan Allah. Dan Allah sangat cinta. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan je. Tapi tak ramai manusia boleh buat. Sebab apa? Sebab tidak kenal Allah dan tidak ada cinta. Kita tahu tak Nabi, kenapa Nabi sanggup pergi ke Taif? Berjalan kaki tengah panas dan tak diupah pun, tak dapat bayaran pun, tak dapat apa-apa kelebihan pun. Dan risiko dia kena baling batu, kena maki, berdarah. Kenapa Nabi sanggup pergi? Sebab cinta. Sebab Nabi tahu bila dia buat benda tu, dia akan dapat yang jauh lebih baik daripada yang dia dapat kat dunia. Jadi bila kita kenal, bila kita cinta pada Allah, semua perintah Allah walaupun berdakwah, walaupun sukar, walaupun kena maki, jadi mudah. Yang keempat, bila kita kenal Allah melalui nama-nama dia, jiwa kita akan menjadi semakin yakin dan tenang. Percayalah, semua kita ada masalah kan? Dan bila ada masalah, biasanya kita lagi jauh daripada Allah. Jiwa kita tak tenang. Sebab apa? Kita tak kenal Allah. Kita tak yakin pada Allah melalui nama-namanya. Tapi kalau kita kenal Allah melalui nama-nama dia satu persatu, jiwa kita akan sentiasa tenang, akan sentiasa yakin. Sebagaimana Nabi Musa AS dalam keadaan tentera Firaun ratusan ribu di belakangnya dan laut di depannya, jiwa dia sikit pun tidak kelang kabut, tidak gelisah, tidak takut. Tenang je. Sebab apa? Dia tahu yang Allah yang Maha Hebat tu Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Ghafur, Al-Rahim, Al-Jabbar, Al-Muntaqim ada bersama dia. Yang depan dia tu semua makhluk-makhluk yang lemah. Jadi keyakinan kenalnya Musa kepada Allah menyebabkan jiwa dia tenang dan jiwa dia semakin kuat. Saya nak sebut yang poin yang kedua tadi, bila kita beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kita akan semakin rasa kebesaran Allah, dan bila rasa kebesaran Allah, kita akan semakin merendah diri. Ada diceritakan daripada seorang yang kenal Allah, wa yuhka an ba'dil arifin, seorang yang kenal Allah, seorang ulama, dia kata, aku masuk menghadap Allah dengan macam-macam amal ketaatan, solat, puasa, tapi aku tak rasa dekat dengan Allah. Aku rasa macam pintu tu jam je, tak boleh nak masuk. Walaupun aku masuk dengan solat, dengan puasa, dengan haji, dengan sedekah, rasa tak boleh masuk, tak boleh dekat dengan Allah. Macam ada halangan je. Okey? Kemudian kata dia, sehinggalah jitu baba az-zulli wal iftikar. Sehinggalah aku masuk pada Allah, tadi masuk melalui solat, puasa, haji, tapi macam tak ada halangan, tak boleh nak masuk dekat dengan Allah. Sehinggalah satu masa aku masuk menghadap Allah dengan penuh rasa hina, dengan penuh rasa kemiskinan, kefakiran kepada Allah. Maka tiba-tiba pintu untuk berjumpa Allah terbuka luas dan mudah. Apa maksud dia? Maknanya siapa yang solat belum tentu dia dapat jumpa Allah. Kalau dia tak kenal Allah, dia masuk solat dalam keadaan dia rasa dia hebat, dia orang besar, dia berjawatan besar, dia orang kaya, dia tak akan jumpa Allah. Melainkan bila dia masuk
solat ke, puasa ke, haji ke, sedekah, dalam keadaan dia merendah diri, dia rasa hina, dia rasa dia sangat-sangat berhajat pada Allah. Ketika itu pintu untuk jumpa Allah terbuka luas dan mudah. Okey, yang kelima, faedah bila kita beriman dengan Allah melalui nama-nama dan sifatnya, iaitu iman kita akan bertambah. Percayalah. Yang ni yang Allah kata dalam surah Al-Anfal kan, wa iza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Maka begitu juga bila dia belajar nama Allah satu persatu dan dia amalkan tuntutan daripada nama Allah, imannya akan meningkat. Dan kesan bila iman meningkat, amalan akan bertambah. Sebab itulah ulama mengatakan tanda orang tu kenal Allah, dia tak buat maksiat. Kalau terbuat, dia terus bertobat. Bila dia buat maksiat dan tak bertobat, itulah tanda dia tak kenal Allah. Walaupun dia kaki solat. Berapa ramai yang solat tapi lepas solat buat maksiat. Inilah orang yang tertipu dengan syaitan. Sebenarnya dia tak kenal Allah. Siapa kenal Allah tak akan berani buat maksiat. Kalau terbuat, dia akan terus bertobat. Dia tidak akan kekal dalam dosanya. Dan orang yang kenal Allah juga, dia tak akan lupa kepada Allah. Mulutnya sentiasa berzikir. Maksudnya apa? Kalau asyik lupa je Allah, sah. Memang dia tak kenal Allah. Memang dia tak kenal nama-nama Allah. Macam mana dia boleh lupa Allah? Kalau Allah tu ada nama As-Sami', Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah tu sentiasa melihat. Al-Alim, Allah tu sentiasa mengetahui. Macam mana dia boleh lupa Allah? Maknanya dia tak kenal Allah, dia tak kenal nama-nama Allah. Yang ke berapa? Yang keenam. Bila dia kenal Allah melalui nama-nama Allah, apa kesan seterusnya? Iaitu dia rasa dunia ni tak ada nilai langsung. Dia rasa dunia ni macam yang Nabi tunjukkan, iaitu macam anak kambing yang cacat yang dah mati. Itulah nilai dunia. Nabi pergi ke pasar dan tengok sahabat berebut nak beli barang, nak beli dunia, maka Nabi ambil seekor kambing, bangkai anak kambing yang cacat. Maka Nabi tanya sahabat, siapa yang nak bangkai anak kambing ni dengan 1 dirham? Semua sahabat jawab, jangankan 1 dirham, bagi free pun kami tak nak, sebab satu bangkai, yang kedua anak kambing, yang ketiga cacat, siapa nak? Maka Nabi kata, sebenarnya yang kamu duk kejar tu lebih hina daripada bangkai anak kambing. Makna siapa yang kenal Allah melalui nama-nama dia akan rasa dunia ni tak ada nilai. Tak ada nilai. Makna apa tu? Kalau dia masih tamak nak kumpul dunia yang banyak kerana cintakan dunia, sebenarnya dia belum kenal Allah. Sebenarnya dia belum hafal ataupun belum kenal nama-nama Allah satu persatu. Saya bagi contoh kan. Kalau sebelum ni dia anggap dunia ni segala-gala, keluar pagi cari dunia, balik petang, setiap hari dia tak tahu macam itulah. Dalam kepala dia nak perbanyakkan dunia. Tapi bila dia kenal Allah melalui nama-nama Allah, Al-Ghaniyyu, Al-Hakim, Al-Ghafur, Al-Basit, bila dia kenal nama Allah, maka ketika dunia ni langsung tak ada nilai. Dia tak seronok dah dengan dunia. Yang dia seronok ialah akhirat. Sebab tu bila dapat dunia je, dia akan tukar menjadi akhirat. Macam orang sebelum ni dia miskin, maka bagi RM10 pun bagi dia besar, bagi RM100 besar, bagi RM1000 baginya besar. Sebab apa? Sebab dia miskin. Tapi lepas dia kaya, dia jadi jutawan, orang bagi 100 tu macam tak ada nilai. Orang bagi RM10,000 tu macam tidak ada nilai. Kenapa? Sebab dia memiliki yang jauh lebih baik daripada itu. Begitulah umpama orang yang kenal Allah, orang yang kenal akhirat. Kesannya apa? Dunia ni baginya tak ada nilai. Yang dia nak ialah akhirat. Okey, itu yang ke-6 kan? Yang ke-7, orang yang kenal Allah melalui nama-nama akan sentiasa berada dalam keadaan harap dan takut. Bila buat ibadat, dia takut tak diterima. Bila takut, dia mengharap diterima. Makna apa tu? Sifat putus asa tidak ada. Sifat yakin, confident tak ada. Yang ada takut harap. Bila tu? Bila dia kenal nama-nama Allah.
Yang ketujuh, yang ke-8 kan? Yang ketujuh. Bila dia kenal Allah melalui nama-nama Allah, dia sentiasa bersangka baik pada Allah. Apa saja berlaku, COVID-19 ke, mak mati ke, isteri mati ke, suami meninggal ke, kereta terbakar ke, rumah kena rompak ke, semua dia sangka baik. Senyum, senyum, senyum. Cuba tanya diri kita, sekarang kita senyum kan? Tapi bila keluar rumah, kita kena pecah. Boleh senyum tak? Maknanya kita belum kenal Allah. Kalau kita mengamuk, kita belum kenal Allah. Kadang-kadang pergi masjid, keluar masjid selipar hilang. Boleh senyum tak? Maknanya kita kalau tak senyum, kalau marah, kita belum kenal Allah. Sebab apa? Orang kalau kenal nama Allah, Ar-Rahman, Allah pasti penyayang. Bila Allah hilangkan barang dia, ataupun Allah ambil balik barang dia, pasti ada yang Allah nak bagi yang lebih baik daripada itu. Sebagaimana Allah ambil Mekah daripada Nabi, Allah ambil kerehatan daripada Nabi, Allah ambil kesenangan hidup, kerehatan hidup daripada Nabi, makna apa? Allah nak bagi yang lebih baik daripada itu. Inna a'tainakal kausar. Okey, 8 lebih kurang 8. Kesan orang yang beriman kepada Allah melalui nama-namanya. Kalau ada tanda 8 ni, insya-Allah kita kenal Allah. Kalau tak ada, kita belum kenal Allah, dan maknanya kita belum kenal nama-nama Allah yang sebenarnya. Jadi insya-Allah minggu depan, kelas 2 minggu lagi, kita akan mula masuk nama Allah satu persatu insya-Allah. Saya tengok ada video orang Arab, dia permulaan mukaddimah nak hurai masuk nama Allah 3 kelas. 3 kelas. Dan Ustaz Kariman pun dia hurai nama Allah sebelum masuk nama Allah yang pertama 3 kelas. Itu baru mukaddimah. Jadi kalau dia ada semua, yang Ustaz Kariman ada 96 video nak menguraikan, untuk menghurai semua 99 nama. Maknanya ambil masa berapa lama tak tahulah. Jadi jangan cepat-cepat nak habis untuk tamatkan belajar nama-nama Allah. Tapi target kita ialah melalui nama Allah ni, kadang-kadang satu memberi kesan dalam kehidupan kita, mengubah ibadat kita menjadi khusyuk, dan dunia kita semakin jauh daripada dunia dan semakin dekat pada akhirat, walaupun baru belajar satu nama Allah. Itulah yang terbaik. Wallahu alam. Cukup Ada soalan ke? Ada yang dapat poin. Apa dia? Apa sebenarnya dimaksudkan dengan perkataan maksiat? Maksiat, soalan apa sebenarnya maksud maksiat? Maksiat daripada asa. Asa ni makna derhaka. Allah sebut pasal iblis fa asa rabbahu, maka dia asa, derhaka pada Tuhannya. Jadi apa saja perbuatan yang mengingkari perintah Allah dipanggil maksiat. Daripada perkataan asa. Apa perbezaan pembelajaran sifat 20 dengan sifat Asmaul Husna? Sifat 20, sebenarnya ada sebahagian sifat 20 tu ada nama-nama Allah yang ada pada sebahagian sifat 20, tapi tak lengkap. Jadi yang terbaik ialah kita belajar apa yang Al-Quran sebut, iaitu Asmaul Husna. Apa yang Nabi sebut iaitu tis'atun wa tis'ina, 99. Saya tak kata sifat 20 salah, tapi pembelajaran yang terbaik ialah Allah kata apa dalam Quran, Al-Haqqu min Rabbika. Kebenaran itu hanya datang daripada Tuhan engkau. Jadi kalau nak pastikan yang kita belajar benar-benar, sumbernya mesti Quran dan hadis. Jadi yang daripada Quran dan hadis 99, 20 itu hanya sebahagian. Wallahu a'lam. Macam mana kalau pakai nama Allah seperti Arif tanpa Muhammad? Okey, dia beza. Kalau Allah salah satu nama Allah, dan itulah nama yang paling agung. Allah tu sendiri adalah nama Allah. Jadi beza, Allah tu dia tak boleh diguna untuk selain pada makhluk. Tak boleh kita nama anak ke cucu Allah. Tapi selain pada tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim,
kita boleh guna untuk nama makhluk, tapi syarat dia buang alif lam. Rahim, Aziz. Al-Aziz tak boleh, Ar-Rahim tak boleh. Ataupun nak pakai nama Allah dan nak kekalkan alif lam, boleh, tapi kena tambah Abdu kat depan. Abdul Aziz, Abdul Hakim, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Itu kan maksud soalan. Seperti Arif. Arif boleh, tak ada masalah. Muhammad Arif. Arif tanpa Muhammad. Sebenarnya dalam Islam nama satu je. Orang Melayu ada 2, 3, 4 nama sampai tak cukup orang. Okey, cukup lah. Dah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.